sambutan Hari Pesakit dan ulang tahun pertama Pusat Dialisis CAT Balik Pulau. Kita ingat balik pada sejarah bermulanya Pusat Dialisis CAT Balik Pulau ini adalah hasil daripada cetusan idea daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri, hasil daripada lawatan beliau ke Jerman dan melihat bahawa BIBRAM telah menyediakan servis atau perkhidmatan seumpama ini di sana, dan idea itu telah dipanjangkan kepada YBP Bumpuh yang merupakan Exco Kesihatan sebelum ini, dan mereka telah memulakan usaha untuk mewujudkan Pusat Dialisis CAT yang pertama sepenuhnya dibiayai oleh kerajaan negeri dengan kerjasama oleh pihak BIBRAM. Dan Alhamdulillah, saya ingat dalam proses hampir 3 tahun untuk mendapatkan lesen, mendapatkan full lesen. Ini adalah salah satu daripada pusat dialisis yang mana ada full license within 3 years. Ada setengah pusat dialisis dah belas tahun, puluh tahun tak ada lesen lagi. Tetapi pusat dialisis CAT Balik Pulau, once kita dapat saja lesen, baru kita boleh mulakan operasi. Dan dalam tempoh 3 tahun, pihak BIBRAM dan juga pihak YBP Bumpuh berusaha mendapatkan lesen, dan akhirnya pada 10 Jun 2013 bermulalah operasi Pusat Dialisis CAT Balik Pulau. Saya rasa kita perlu berikan satu tepukan kepada pihak BIBRAM dan juga pihak Yang Berhormat Ketua Menteri. Tidak dapat dinafikan memang ada banyak pusat-pusat dialisis yang telah wujud di Pulau Pinang. Banyak agensi, banyak NGO mewujudkan pusat dialisis di Pulau Pinang ibarat cendawan yang tumbuh lepas hujan. Dan tetapi masih banyak juga yang tidak mempunyai lesen. Jadi ini antara satu perkara yang kita rasa perlu diatasi dengan kerjasama daripada pihak kementerian dan juga pihak Jabatan Kesihatan Negeri bersama dengan pusat-pusat dialisis CAT, pusat-pusat dialisis yang ada di negeri Pulau Pinang. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua yang hadir pada hari ini, di dalam Malaysia hanya kerajaan negeri Pulau Pinang sahaja merupakan satu-satunya kerajaan negeri yang mempunyai pusat dialisis sendiri. Ini membuktikan bahawa sebagai sebuah kerajaan yang bersih, cekap, accountable dan telus, kita mampu untuk mentadbir ekonomi negeri dengan baik. Kita mampu untuk melakukan penjimatan. Dengan wang yang dapat kita jimatkan itu, kita dapat kembalikan balik kepada rakyat sehingga ke tahap kita dapat bina pusat dialisis sendiri. Dan dalam tempoh penggal kali ini, saya dan juga di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri bersama dengan YBP Bumpuh dan juga pihak BIBRAM, kita akan berusaha ke arah untuk mewujudkan satu pusat dialisis untuk setiap daerah. Maknanya sekarang dah ada di daerah Barat Daya, kita nak ada di daerah Timur Laut, daerah Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah dan Seberang Perai Selatan. InsyaAllah sebelum habis penggal ini, kita harap kita dapat wujudkan semua daerah ini ada satu pusat dialisis CAT di setiap daerah dalam negeri Pulau Pinang. Ini harapan kita untuk penggal kali ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, pusat dialisis CAT Balik Pulau kini telah mempunyai 24 orang pesakit. Pusat ini wujud di Balik Pulau dahulu kerana kerajaan negeri berpandangan kami perlu membantu mereka yang di kawasan luar bandar dan desa, selain accessibility kos perubatan yang juga agak tinggi. Dan kebanyakan pusat-pusat dialisis ini biasanya diberi tumpuan di kawasan-kawasan bandar. Maka sebab itu kita mengambil pendekatan yang mana pusat-pusat dialisis yang akan kita bina nanti lebih mudah untuk dikunjungi oleh pesakit-pesakit yang berada di luar bandar dan di desa. Dan setakat ini di pusat dialisis CAT Balik Pulau ini memang spesifik atau khusus untuk penduduk di daerah Barat Daya sahaja. Dan semua pesakit adalah daripada daerah Barat Daya. Dan kita ada 24 pesakit hari ini bersama dengan kita. Lepas ni kalau ada yang nak bertanya dengan mereka tentang pengalaman dialisis, especially siapa yang ada kencing manis lah, tanya mereka pengalaman receiving dialisis every week, macam mana kepayahan dan kesusahan tu. Tiga kali seminggu kena buat dialisis. Sebab itu selain daripada fokus kita kepada pusat dialisis, di bawah pejabat saya juga kita
menganjurkan satu lagi program dipanggil program Penang Sihat, yang mana ini adalah program medical camp dan juga health awareness campaign di setiap kawasan-kawasan kampung. Tiap-tiap bulan kita pergi ke setiap DUN untuk kita menerangkan tentang penyakit-penyakit seperti penyakit kardiovaskular, penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi. Kerana kita percaya selain daripada kerajaan membantu dari segi the end treatment atau complication treatment, macam dialisis ini, kita juga perlu melaburkan sedikit usaha untuk membantu usaha-usaha pencegahan. Kalau tak ada kencing manis, kita tak nak kena kencing manis. Kalau ada kencing manis, kita nak biar kontrol, jangan sampai rosak buah pinggang. Ini usaha yang kita buat, dan alhamdulillah sambutan sangat menggalakkan daripada setiap DUN dan juga tempat yang telah kami kunjungi. Setakat sehingga hari ini saya ingat lebih daripada 7 kawasan dah kita turun sejak daripada awal tahun membuat program Penang Sihat ini. Dan sebab itu salah satu lagi program yang kita lancarkan di bawah payung Penang Sihat ini adalah PENBA, iaitu Penang Bebas Asap Rokok. Rokok ini bulan puasa adalah waktu terbaik untuk berhenti isap rokok. Tapi waktu tarawih belum tentu lagi. Sebab buka puasa saja start balik isap rokok. Tetapi saya sarankan ada banyak klinik-klinik berhenti merokok ini di peringkat pusat kesihatan daerah pun ada, yang mana tuan-tuan boleh kunjungi, puan-puan pun boleh kunjungi dan dapatkan nasihat tentang cara-cara berhenti isap rokok. Dan selain daripada itu, kita wujudkan kawasan PENBA, Penang Bebas Asap Rokok di Georgetown. Sekarang ini belum lagi digazetkan, tetapi kita telah mulakan kempen yang mana kita hendak mengangkat satu keadaan suasana yang bersih daripada asap rokok di kawasan Georgetown. Kerana kita tak nak pengunjung restoran contohnya pergi ke restoran, duduk makan, orang sebelah merokok. Sebab risiko dia sama. Lebih daripada 600,000 kematian di seluruh dunia disebabkan oleh passive smoking. Passive smoking ni dia tak merokok pun, orang sebelah dia merokok, dia hidu asap. Sebab itu kita nak ada satu perubahan minda daripada kalangan masyarakat kita, bahawa it's not okay to smoke beside a person who doesn't smoke. Mana tidak elok untuk orang yang merokok di sebelah orang yang tidak merokok. Nak merokok boleh, pergi tempat tertentu khas untuk perokok. Kita bukan halang merokok, nak merokok boleh, tapi pergi tempat yang dah digazetkan boleh merokok. Sebelum ni kita gazetkan tempat larangan merokok. Sekarang kita ubah approach kita. Approach kita adalah semua tempat tak boleh merokok, kita gazet tempat boleh merokok. Hampa nak merokok, hampa merokok kat situ. Jadi ini antara pendekatan kita, dan kita harap Ketua Menteri sokong penuh program ni. Ketua Menteri sokong penuh program ni. Jadi tak ada masalah. Pegawai kita pun kena sokong penuh lah. Dan kita harap sokongan daripada penduduk dan rakyat terutamanya untuk menjadikan Pulau Pinang ini sebagai negeri yang lebih bersih, sihat, hijau dan selamat. Selain daripada itu, saya ingin menyentuh sedikit mengenai baru-baru ini isu yang dibangkitkan dalam media, iaitu isu Japanese Encephalitis atau JE, yang mana telah kita dapati ada 3 kes di negeri Pulau Pinang, dan di seluruh negara ada hampir 16 kes melibatkan JE, Japanese Encephalitis. Virus JE ni, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, reservoir dia, maknanya di tempat virus ni boleh ada dalam binatang. Boleh jadi khinzir, boleh jadi burung, boleh jadi lembu, boleh jadi kuda. Dan yang bawa virus ini, bila dia gigit binatang ni adalah nyamuk, dia gigit binatang ini, dia gigit manusia, kita boleh kena penyakit ni, Japanese Encephalitis virus ini. Sama juga macam denggi. Denggi pun daripada nyamuk. Cuma denggi ini bukanlah dia gigit binatang, lepas tu gigit kita dapat denggi. Denggi ni memang dalam nyamuk dah ada. Cuma denggi ni dia gigit orang ada denggi, nyamuk tu bawa pergi orang lain tu akan kena denggi. JE ni daripada binatang. Nyamuk gigit binatang ni dan dia akan transmit kepada manusia, JE. Apa yang berlaku baru-baru ni, ada satu kes di Kampung Selamat. Sebab itu kita buat terus pemeriksaan kepada semua ladang-ladang khinzir yang ada di sana.
180 lebih sampel diambil, semua negatif. Tidak ada virus JE. Jadi sebab itu sekarang ini kita punya pendekatan adalah kita kena kawal vektor atau nyamuk ini. Sebab itu kita mulakan kempen denggi ni lama dah. Dan Alhamdulillah, untuk makluman tuan-tuan, tiap-tiap minggu saya keluar dalam surat khabar pasal denggi tu, bukan nak kata di Pulau Pinang ni kritikal. Tidak. Tetapi nak tunjuk bahawa denggi ni ada. Kalau ikut statistik seluruh negara, Pulau Pinang ni jatuh nombor 6, nombor 8 saja. Negeri lain lagi tinggi. Negeri jiran kita lagi tinggi. Tetapi saya nak supaya orang Pulau Pinang tahu dan ambil pendekatan yang sama, bantras denggi ini bersama-sama dengan Jabatan Kesihatan, bersama dengan MPPP, bersama dengan MPSP. Kerana dalam, saya panggil peperangan lah, peperangan dengan denggi ini, dengan nyamuk Aedes ini, kalau kita harap Jabatan Kesihatan saja buat, kita harap MPPP saja buat, MPSP saja buat, memang takkan mampu. Kita perlukan sokongan daripada komuniti. Sebab itu kita galakkan banyak gotong royong. Kalau Teluk Bahang ni tempat paling kritikal Teluk Awak lah. Menteri turun lah pun, timbalan menteri turun pun susah, pejabat daerah tahu. Tapi tu kita duk push, kita gesa rakyat untuk sama-sama dengan kerajaan bantu kita bentras denggi dan Aedes ini. Dan antara lain, saya sekarang ni kita akan mulakan satu lagi kempen. Selain daripada kempen menggunakan aerosol untuk spray, Siltok, Fumakila semua ni, kita juga nak menggalakkan masyarakat kita pergi kepada satu budaya baru, iaitu memakai insect repellent. Insect repellent ni bahasa Melayu apa dah bahasa Melayu? Insect repellent, yang sapu tu kan. Kadang nak masuk hutan, kita sapu minyak, nak kasih tak nak binatang datang kat kita. Lah ni duduk rumah pun kena sapu. Bukan masuk hutan saja. Kita nak kempen guna insect repellent supaya nyamuk ni tak datang dekat dengan kita. Mungkin juga kita akan kempen juga. Lagi satu adalah tidur guna kelambu. Nak kena mula balik benda-benda ni. Sebab kita lihat inilah cara-cara untuk kita halang daripada jangkitan ini berlaku. Sebab tu sekarang ni nyamuk ni saya beritahu terang-terang ada dua dah. Denggi, lain tu malaria lah yang dulu. Denggi dan lagi satu sekarang JE. Kena jaga. Jadi saya harap tuan-tuan semua dapat sampaikan ini kepada jiran-jiran dan rakan-rakan supaya sama-sama kita dapat menjaga kesihatan diri kita dan juga keluarga, insya-Allah. Jadi saya pun tidak ingin mengambil masa panjang. Saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk sambutan Hari Pesakit dan juga ulang tahun pertama Pusat Dialisis Cat Balik Pulau. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.